Kita mulakan sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Encik Muhammad Anwar bin Hashim, Eksekutif Pembangunan Perniagaan ALC Takaful Ikhlas dan rakan-rakan niaga sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas rahmat kesihatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas hari ini. Nama saya Diana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Topik yang akan kami bentangkan adalah produk Takaful, iaitu 2 produk bersama dan dariku. Kita tak berlengahkan masa dan kita terus mulakan kelasnya. Saya menjemput yang berusaha Encik Anwar. Mempersilakan, saya pass dekat Encik Anwar sekejap ya. Terima kasih. Nak hapus. Okey, mempersilakan Encik Anwar, kita mulakan. Alright. Bagi saya share skrin lah kat sini. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya Anwar. Siapa yang pernah deal dengan saya tu, Alhamdulillah lah. Yang tak pernah lagi tu, hari ni kita salam kenal lah. Kita bersama. Saya rasa untuk produk training ni, saya rasa untuk ikhtisas saya rasa tak banyak sangat saya masuk. Cuma saya rasa dalam 2-3 kali kot. Ada yang sebelum ni sebelum ni mungkin ada lah yang datang HQ apa semua kan. Okay, hari ni kita buat kita brief balik 2 produk, iaitu produk dariku dengan bersama. Cuma siapa yang dah pernah dengar, kita sebagai refresher lah. Dan kepada yang belum dengar, kita boleh ambil take note. Nanti slide ni saya akan share juga kepada Cik Diana lah Diana kita ataupun dengan admin Ikhtisas lah, supaya kita boleh sama-sama tengok slide ni nanti. Okey, ini pengenalan produk baru kita lah. Produk baru pun tak baru sangat lah, 2019 produk ni dia launching. Okey, iklan dariku dengan bersama. Okey, apa yang ada dalam produk dariku ni yang terbaru, iaitu TPD Rider dengan TPD Rider, TPD Weber dengan Medical Rider. Okey, first kali kita akan discuss, kita akan bincang berkenaan dengan ikhlas dariku. Okey, ini ikhlas dariku ni dia lebih kepada hibah. Okey, kalau dah tahu, inilah kita punya tim produk kita bagi definition, iaitu hibah bermaksud had perlindungan yang tertinggi, insentif yang peristiwa untuk kehidupan, bonus menunaikan fardu haji. Lepas tu dia ada ADE, Accelerated Desk Expenses, maksudnya bayaran segera tanpa sebarang pertanyaan, dan hadiah buat yang tersayang. Okey, kita tengok dulu. First kali kita tengok manfaat plan. Okey ya. Okey, manfaat plan. Okey, ini kita ada rider baru untuk produk dariku ni. Dia ada Accelerated Desk Expenses. Maksudnya bayaran segera tanpa sebarang pertanyaan. Maksudnya kat sini dia akan bagi 10% daripada perlindungan asas kepada waris tanpa ada sebarang pertanyaan lah. Contohnya kat sini, kalau ada berlaku kematian yang non-disclosure, selalunya yang polisi ni void atau polisi terbatal disebabkan customer tak cover penyakit. Contohnya tak cover, dia tak declare darah tinggi. Polisi tu dah terbatal, tapi disebabkan dia ada rider ni, kita akan bayar juga 10%. Dia jumlah maksimum kat sini RM20,000. Okey, kita nak adakan salah satu faktor juga sebab apa ada accelerated desk expenses ni, disebabkan pembayaran itu dipercepatkan oleh
sebab pihak claim ni dia akan cepatkan rider ni sebab untuk penggunaan pengurusan kematian lah. Dia lebih kepada situ lah. Okey, kita next. Okey. Okey, kat sini manfaat yang kematian lah, manfaat kematian yang diperolehi oleh produk dariku. Okey, untuk semua ada ADE lah kat sini. ADE, Accidental Death Expenses. Okey, untuk kematian akibat semua sebab lah, kita akan bayar 100% perlindungan asas. Okey, untuk kematian akibat kanser, dia akan gandakan sebanyak 200% perlindungan asas. Contohnya 100,000. Jadi kalau kematian akibat kanser, dia akan jadi 200,000 lah daripada perlindungan asas tu. Okey, kematian akibat kemalangan, dia akan jadi 300,000. Dia lagi meningkat lah. Okey, kematian akibat menunaikan haji dan umrah, dia di 400%. Yang kat atas tu 300%. Dia makin meningkat lah kat sini. Okey. Okey, ini ganjaran tunai yang diperolehi oleh produk dariku lah. Kalau 5 peristiwa kehidupan. Dia ada berkahwin, kelahiran anak, pembelian rumah, menunaikan fardu haji dengan travel 5 buah negara. Dia boleh claim, kita boleh claim lah. Klien boleh claim benda ni. Okey, untuk ganjaran tunai ni, dia customer, kita kena pastikan customer sentiasa memaskini dia punya polisi pembayaran tu cantik. Lepas tu untuk tuntutan pertama ni, dia kena berkuat kuasa 3 tahun. Lepas 3 tahun dia boleh claim peristiwa dia lah, ganjaran yang peristiwa tu, 5 peristiwa tu. Okey, tuntutan kedua pula, dia selang 2 tahun. Tapi tuntutan tu tidak boleh melebihi 1 tahun. Tak ada jarak 1 tahun, dia kena lepas 2 tahun. Okey, untuk jumlah sumbangan, dia dapat maksimum RM200 untuk jumlah ni lah. Jumlah yang claim tu. Okey, keseluruhan tuntutan sepanjang tempoh sijil ni RM2,000 untuk 5 ganjaran tunai tu. Okey, untuk ganjaran tunai, untuk menunaikan ibadat haji, dia tak ada tempoh menunggu. Maksudnya bila dia ambil polisi tu, dia tak ada tempoh menunggu. Bila dia pergi je haji, dia boleh minta, boleh claim lah ganjaran tunai ni kepada pihak kita, untuk kita boleh bayar lah kat dia nanti. Untuk menunaikan haji sahaja. Tak ada tempoh menunggu. Okey, ini tempoh perlindungan lah kat sini. Okey, berapa yang customer boleh, dia term dia maksimum 30 tahun. Dia ada tempoh matang dia ada 70 tahun dengan 80 tahun. Customer boleh pilih lah kat sini antara dua ni, dan sama ada 70 tahun atau 80 tahun kat sini. Okey. Okey, umur kemasukan berapa? Okey, umur kemasukan kat sini 18 tahun sehingga 60 tahun lah kat sini untuk ambil polisi ni. Okey, minimum perlindungan kat sini, kita tengok minimum dia RM10,000, maksimum dia tertakluk pada
underwriter lah kat sini. Okey, kat sini ada surrender value lah. Kat sini ada dia ada surrender value kat sini. Kita panggil fund dia PIF kat sini. Okey. Okay. Dia nak, ada orang bercakap lagi cakap tengok. Kita mute pun dia degil lagi tu. Okay, kat sini, okay. Kat sini daripada akaun PIF ni, dia setiap kali pengeluaran, kita akan charge sebanyak RM50 kat sini. Setiap kali pengeluaran. Minimum pengeluaran kat sini kita boleh tengok sebanyak RM1,000. Tapi dalam minimum pengeluaran RM1,000, tapi dalam duit baki dalam polisi tu pun kenalah RM1,000, minimum RM1,000. Kalau tak, dia tak boleh keluar lah duit dalam polisi tu. Okey, setiap kali pengeluaran kita akan charge RM50 lah, kita akan tolak daripada akaun dia. Akaun polisi tu sendirilah kita akan tolak. Kita tak charge kat atas dia, tapi kita charge kat kita charge melalui akaun polisi lah kat situ. Okay, next. Okay, next kat sini adalah TPD waiver rider dengan CI waiver rider. Okay, TPD waiver rider ni dia base kepada hilang upaya menyeluruh dan kekal lah. Kat sini sekaligus fund sumbangan akan dibayar di dalam dana peserta tu lah, dana PIF, dengan syarat mesti CJ cover tu berkuat kuasa lah, mestilah enforce atau polisi tu bayar dengan penuh lah, sentiasa bayar. Polisi tak boleh lapse kat sini. Sama juga yang CI waiver rider ni, kita akan bayar sekaligus dalam dana peserta, tapi pastikan dana peserta polisi peserta ni berkuat kuasa lah, enforce kat sini juga, sama macam TPD waiver tu. TPD waiver dengan CI waiver. Okey, untuk manfaat plan, kita tengok syarat kemasukan untuk TPD waiver, umur 17 tahun sehingga 60 tahun. Dia dua-dua sama, TPD dengan CI waiver sama. Okey, minimum pula 5 tahun, sama juga 5 tahun. Maksimum 70 tahun ataupun plan asas yang mana dahulu. Okay, kiranya kat sini TPD waiver ni dia base pada plan asas tadi yang 70 tahun atau 80 tahun tu. Dia base yang mana yang terdahulu habis dulu, dia akan kira kat situ lah. Macam CI waiver pula, dia base pada plan ni kita ambil 70 tahun atau 80 tahun. Dia base kat situ. Tapi kalau kat TPD waiver ni, contohnya ambil 80 tahun, dia akan habis kat sini 70 tahun. Dia akan habis. Dia yang mana yang lebih terdahulu lah kat sini. Okey, untuk jumlah perlindungan pula, minimum kat sini base pada plan asas lah. Okey. Okey, sekarang ni ada soalan tak? Setakat ni. Kita ajukan soalan bila selepas habis kelas, boleh Encik Anwar? Okey. Okey, boleh. Kita take note kan? Kita take note. Saya pun take note juga. Alright. Ni kalau nak share balik screen macam mana? Sorry. Boleh kejap. Tadi saya
take over pasal nak mute kan. Sekejap ya. Okay. Okay, kita sambung balik lah. Ikhlas bersama. Okay, ikhlas bersama di kuasa tahun lepas. Sorry, maafkan saya lah. Tahun lepas produk 1 Julai 2020. Okay, ni kita beri definition lah bersama, ikhlas bersama ni. Sentiasa melindungi anda dengan perlindungan yang meluas. Dia desk expenses ni, mampu bilik, lepas tu aneka pilihan perlindungan tambahan. Jadi riders yang banyak lah kat sini. Okey, ni macam tadi lah. Okay, kita proceed next slide. Ada tempoh perlindungan kat sini, kita boleh tengok. Ada tempoh perlindungan kat sini, dia ada pilihan. Boleh pilih sama ada 10 tahun atau 20 tahun. Okay, untuk umur matang pula, tempoh matang, umur matang kat sini boleh pilih sama ada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun atau 90 tahun. Dia ada pilihan kat sini. Lagi lama lagi dia akan tambah pembayaran tu lagi mahal sikit lah. Dia based pada kemampuan peserta, orang ni lah, customer kita. Okay, umur kemasukan. Umur kemasukan kat sini, baby yang umur 30 hari sehingga 70 tahun. Okey, peserta pula minimum 17 tahun kat sini. Ini akan based pada underwriter jugalah kalau yang peserta ni. Okey, ini Lian. Lian ni semua company ada. Sebab ini peratusan Lian ni dia based pada risiko kepada baby lah kat sini. Lian semua company ambil peratusan ni. Okay, kita tengok kat sini. Umur 1 tahun, kita akan bayar 20% daripada jumlah sum covered tu lah. Okay, untuk 2 tahun, kita akan bayar 40%. Untuk 3 tahun, kita akan bayar 60%. Untuk 4 tahun, kita akan bayar 80%. Untuk 5 tahun, kita akan bayar 5 tahun ke atas, kita akan bayar 100% lah. Kat sini sebab imunisasi budak ni dia kalau umur daripada 1 sampai 4 dia macam kurang sikit. Jadi Lian ni kita nak cover untuk company jugalah kat sini. Ni kita kena inform juga, Lian ni kena inform kepada klien jugalah. Okey, ni jumlah perlindungan. Okey, jumlah perlindungan kat sini RM10,000 minimum, maksimum based pada underwriter lah kat sini. Okey, untuk remaja yang umur 16 tahun ke bawah, maksimum perlindungan dibenarkan sehingga RM500,000 maksimum. Okey. Ini serahan matang. Okay, ini sama juga macam tadi. Dia minimum pengeluaran RM1,000, maksimum baki kena dalam polisi tu mestilah ada RM1,000 dalam polisi. Sama juga macam dariku tadi. Okey, ini kita punya suggestion lah kat sini supaya 20 tahun lah. Sebab dia dapat komisen penuh kalau 20 tahun kat sini. Okey, ini untuk TPD rider. Okay, TPD rider kat sini kita tengok dia minimum untuk kemasukan 30 hari 30 hari baby. Lepas tu sehingga 65 tahun. Okay, tempoh perlindungan kat sini
minimum 5 tahun, maksimum 70 tahun ataupun bergantung pada plan asas. Macam yang tadi jugalah. Okey, jumlah perlindungan kat sini RM10,000 minimum, maksimum kepada perlindungan asas sehingga tidak melebihi 2 juta kat sini. Okey, TPD waiver kat sini waiver rider. Dia kat sini umur kemasukan kat sini 30 hari sehingga 60 tahun. Tempoh perlindungan kat sini 5 tahun, maksimum 70 ataupun bergantung pada plan perlindungan asas yang mana terlebih dahululah kat sini. Okey, ini medical rider. Kalau orang tahu medical card, inilah medical rider lah. Dulu Mediplan, sekarang kita tukar pula sekarang ni dengan produk baru kita, medical rider. Okey, medical rider ni had kemasukan dia macam tadi juga 30 hari sehingga 70 tahun. Okey, untuk menjadi peserta umur 17 tahun base kepada tertakluk kepada underwriter. Okey, kelulusan underwriter lah kat sini. Tengok umur 17 tahun tu dia kerja apa, dia kena base kat situ. Kita tengok dia punya risiko lah juga. Okey, untuk tempoh perlindungan kat sini minimum 5 tahun. Maksimum kat sini base pada plan asas. Contohnya dia ambil 90 tahun. Kat sini ataupun 100 tahun yang mana lebih rendah lah. Contohnya kalau umur dia coverage dia 80 tahun. Dia 80 tahun lah coverage dia. Kalau coverage 100 tahun, tak ada masalah. Dia 100 tahun lah dia medical rider ni coverage dia sehingga 100 tahun. Kat sini dia ada jumlah perlindungan. Dia ada plan-plan dia. Kat sini plan dia satu ada 150, ada plan 250 dengan plan 500. Okey, untuk plan 150 dia akan cover 170,000. Tapi kalau plan 250 pula dia akan cover 250,000. Kalau untuk plan 500,000 dia akan cover. Okey, kat sini dia akan bagi detail sikit lah kat sini berkenaan dengan medical rider ni. Ni table benefit table lah kat sini. Dia compare dia ni, dia compare dengan produk lama kita. Produk Ikhlas dan Secure sekarang dah tak ada dah produk tu. Ini produk yang ni lah untuk medical rider yang sekarang lah. Okey, kat sini plan yang saya cakap tadi tu. Okey, amount deductible ni maksudnya setiap kemasukan hospital dia akan charge kat sini RM300 kalau siapa yang ambil amount deductible. Amount deductible ni terpulang sama ada customer nak ambil ataupun tak. Bila customer ambil, premium bayaran bulanan atau tahunan atau kuartal ke, dia akan rendah sikit lah berbanding pada dia tak ambil amount deductible. Dia akan jadi meningkat sikit lah, mahal sikit. Tapi tak ada masalah, ini based pada kemampuan pelanggan lah. Kalau pelanggan kata dia tak nak ambil amount deductible, dia nak tak nak bayaran lah akan datang, dia boleh ambil tanpa amount deductible lah. Kalau dia nak ambil amount deductible, setiap kali kemasukan hospital dia akan kena bayar RM300. Ini macam duit hangus lah. Tapi selepas tu kita akan cover semualah sekali. Sebab setahu saya kalau macam company lain pun dia ada buat benda yang sama juga. Dia dah ada amount deductible ni. Memang
syarikat kita baru je buat. Kalau nak kata company-company lain, kebanyakan semua dah buat dah benda amount deductible ni. Okey. Kat sini pula, section A kita tengok dia punya benefit lah. Manfaat dia. First kali kita tengok bilik dan penginapan lah kat sini. Kat sini dia ada macam tadi plan-plan tu. Dia ada bilik ada cover 150, plan 150, bilik yang di cover RM150 lah. Untuk plan yang kedua 250, plan 250, dia RM250 dia akan cover. Plan yang ketiga 500, bilik 500 yang dia akan cover lah. Kat sini tiada bilangan hari lah kat sini. Okey. Benefit yang kedua, unit terapi. Okey, yang ni kita akan cover lah kat sini. Tapi kalau dia tulis itu tertanduk kepada amount deductible ni, maksudnya kalau siapa yang ambil amount deductible tu, dia kena bayar lah kat sini. Kat sini untuk manfaat unit terapi ni, dia tak ada bilangan hari kat sini. Kalau sebelum ni dia ada bilangan hari sampai 100 hari. Kita kat yang rider ni tak ada. Okey, yang kedua manfaat bekalan khidmat hospital. Kita akan cover juga. Manfaat pembedahan kita akan cover. Yuran pakar bius kita akan cover. Manfaat bilik bedah pun kita cover. Dia memang base pada amount deductible. Discharge ni amount deductible lah. Sekali yang kita bayar tu, dia kat sini dia ingatkan lah. Kata kena charge RM300 tu je. Yang lain tu, yang selebihnya kita akan bayar. Okey, manfaat lawatan doktor dalam hospital. Kita akan cover 2 kali sehari. Yang ni maksimum 2 lawatan setiap hari. Dia tak ada maksimum hari lah kat sini. Okey, kita next lah. Okey, ini manfaat rawatan pesakit luar. Kita dengan rawatan pesakit luar dialisis buah pinggang, kita akan cover RM500,000 seumur hidup. Dia tambahan kepada had tahunan keseluruhan lah kat sini. Kat sini dia akan cover lah. Dia akan cover sehingga seumur hidup. Dia akan cover RM500,000 untuk dua ni lah, luar kanser, pesakit luar kanser dengan pesakit luar dialisis buah pinggang. Okey, untuk rawatan pembedahan organ, ni sekali seumur hidup. Kita akan cover je sekali seumur hidup. Okey, untuk allowance pesakit luar, kemoterapi, radioterapi, dialisis buah pinggang. Ni dulu tak ada. Ini kita ada. Maksimum kita akan bagi kat sini untuk allowance untuk rawatan kita bagi kat orang untuk allowance RM100 sehari. Maksimum kat sini kita bagi setahun RM1,000. Untuk seumur hidup dia kita akan bagi RM10,000 seumur hidup. Okey, ni manfaat lain-lain. Kita tengok manfaat lain-lain lah. Ini perubatan tradisional akibat kemalangan. Yang ni maksimum RM200. Kita akan cover RM200 dalam masa 48 jam lah selepas kemalangan. Okey, ini laser intraocular. Okey, kita akan cover RM3,000 setiap mata dan maksimum RM6,000 seumur hidup. Okey, ini manfaat imunisasi haji, umrah dengan influenza. Kita akan cover RM300 setiap 3 tahun. Sekali dia nak pergi imunisasi haji ke umrah, influenza tu boleh kita cover lah setiap 3 tahun tu. Okey, manfaat kanser keseluruhan, diagnos pertama kita akan cover RM10,000. Kita akan cover kat sini.
Lepas tu manfaat dialisis buah pinggang keseluruhan kali pertama. Untuk first time RM10,000 juga. Allowance tunai hospital kerajaan kita akan bayar. Kita akan bayar terus. Kalau yang sebelum ni RM100, yang untuk baru ni RM150 base pada plan lah. RM150 untuk plan pertama, plan kedua RM250, plan ketiga RM500. Tiada bilangan hari kat sini. Okey, untuk yuran laporan perubatan kat sini kita akan kita yang akan cover maksimum RM100 kat sini. Okey, cukai perkhidmatan ini kita pun akan cover jugalah kat sini. Okey, kat sini HUD dia, kita tengok section E HUD. Okey, bilik yang tak digunakan kat sini kita akan pulang 50%, kita akan pulang kepada peserta bergantung pada minimum dia RM50. Kalau contoh bilik yang digunakan dia 50% dia tak pakai, kita akan pulang RM50 lah kat sini. Okey ya. Ganjaran tiada tuntutan. Okey, bila tiada tuntutan selama 2 tahun kita akan naik peningkatan bilik plan bilik ni sebanyak 10% kat sini. Kalau tak ada claim dalam tu dia tak ada buat claim, dia akan kita akan naik 10% lah sebanyak 2 tahun. Okay, maksimum yang kita akan naikkan sebanyak sampailah 200%. Kita akan naik bilik dengan limit tahunan annual tu kita akan naikkan. Okey. Kat sini macam tadi jumlah deductible ni optional. Sebanyak per admission lah. Macam tadi saya cakap tu, kita kena bayar RM300 lah per yang kita masuk tu. Sekali dibayar. Okey, ini rawatan sebelum masuk hospital. Okey, kat sini yuran rundingan pakar sebelum masuk ke hospital. Okey, manfaat ujian diagnos sebelum masuk ke hospital. Pendapat kedua untuk pembedahan. Kat sini kita akan cover. Okey, kita akan cover dalam masa 60 hari sebelum kemasukan. Dia tertakluk kepada amount kena charge juga RM300. Tapi bila untuk pandangan kedua ni nanti kita dia kena pastikan dia kena masuk hospital juga. Dia tak boleh tak masuk hospital. Memang untuk dia kena base pada letter daripada doktor. Yang semua ni rundingan pakar apa semua ni dia base pada suggestion daripada doktor lah. Kita baru cover lah kat sini. Kalau tak ada yang doktor punya ni memang kita tak cover lah kat sini. Okey, ni manfaat rawatan selepas kemasukan ke hospital. Okey, kat sini bila tarikh keluar hospital tu kita akan cover untuk follow up treatment. Dia kena follow up treatment ni kita akan cover sebanyak 90 hari. Lepas tu base pada amount deductible lah kat sini. Pegawai hospital kena bayar charge RM300 kat situ. Lepas tu lepas yang RM300 tu still lepas kalau ada kita ambil amount deductible kita kena bayar RM300 dan yang selebihnya taraf ikhlas yang bayar lah kat sini. Dan selama 90 hari kat sini. Okey, untuk penjagaan di rumah kita akan bagi kat sini RM120 sehari. Ni penjagaan ni kira ada orang caretaker lah kat sini. Kita akan boleh bayar lah kat sini caretaker tu untuk sehari.
maksimum dia sehingga 60 hari selepas tarikh keluar hospital. Okey, kat sini selepas tu pula kita pembedahan harian. Pembedahan harian kita akan cover, tak ada masalah. Yuran ambulans kita akan cover juga, tapi base pada amount tidak tebal, bila kita dah masuk hospital tu, kita kena bayarlah RM300. Nanti and kita dah keluar, nanti hospital akan minta lah charge berapa yang kita kena, amount kita kena bayar lah kat sini. Okey, untuk manfaat rawatan kecemasan pesakit luar akibat kemalangan. Yang ni pesakit luar contohnya memang kita cover, accident cover. Kita akan follow up treatment ni sampai 30 hari je kita akan cover kat sini. Okey, ini pesakit luar untuk fisioterapi, akupuncture dengan terapi bekam. Yang ni base kepada doktor punya suggestion. Doktor kata kena buat terapi bekam ke, akupuncture ke, fisioterapi ke. Yang ni base pada suggestion doktor, kita akan cover RM1,500 setiap hilang upaya lah kat sini. Base pada badan-badan ke tangan ke kaki ke, sesudah kepada lepas masukkan hospital tu. Ini tak ada bilangan hari, tapi dia akan bagi setiap perubatan tu kita akan bayar RM1,500 lah kat sini. Ini barulah yang kita cover. Okey, untuk bilik yang tidak digunakan, kita akan cover kat sini. Mengapa tidak digunakan, kita cover 50% kita akan bayar balik. Minimum kita akan bayar RM50 dan RM5,000 setahun lah kalau dia tak pakai bilik atau penginapan tu lah. Ini yang tadi juga 10% dia akan 10% penambahan manfaat bilik dengan penginapan dan had tahunan setiap 2 tahun. Okay, setiap 2 tahun dulu nanti dia akan naik 10% lah kalau tak ada claim selama 2 tahun. Dia akan naik had bilik dengan had tahunan lah kat sini. Okay, total dia akan naik sebanyak 200% lah kat sini. Daripada amount asal bilik dengan had tahunan keseluruhan lah kat sini. Okey, ni rider-rider yang ada lah. Yang sama macam yang sebelum-sebelum ni. Okey, yang kita tengok sini, critical illness kita ada, comprehensive CI, critical illness untuk waiver, rider, hospital income, accidental death and disability, comprehensive personal accident, child CI rider, child waiver rider dengan payo rider kat sini. Okey, kat sini caruman, okey, dua-dua produk ni kalau buat basic je, base dia start RM80 lah kalau buat basic je. Okey. Okey, itu je. Okey, sekarang ni ada soalan tak kepada Terima kasih Encik Anwar ke atas penerangan produk-produk tadi. Okey, seterusnya kita mulakan sesi soal jawab. Semua RM, rakan-rakan niaga semua boleh tanya je, gunakan diri dan ajukan soalan. Kalau those yang ada problem dengan dia punya mic, boleh je type dekat chat, nanti kita boleh ajukan on your behalf. Assalamualaikum Cik Anwar. Waalaikumsalam. Aminul Rashid Mazlan. Macam kenal tu? Aminul Rashid Mazlan. Ya. Tuan, okey, Ya. tadi Tuan ada cerita pasal yang kelebihan dekat medical card yang ada dalam plan bersama ni lah. So ada yang deductible, ada non-deductible kan? Betul. Baik. So yang 300 tu untuk setiap kali kemasukan ke ataupun untuk satu hilang upaya sekali bayar dan masuk lagi kali kedua untuk hilang upaya yang sama tak perlu bayar. Okey, dia
yang setahu saya sekarang ni setiap kali klien tu pergi hospital lah. Dia Kemasukan lah. Kemasukan, betul. So tak kira lah kalau penyakit tu berulang, dia still kena bayar 300 juga. Betul. Baik, clear. Lepas tu yang satu lagi tentang rawatan tradisional tu, dia perlu yang berdaftar dengan KKM Betul. Satu berdasarkan KKM, lepas tu KKM dia akan bagilah tempat-tempat yang dia kena pergi tu lah. Dia tak boleh pergi yang macam kampung-kampung ke apa, sebab dia kena berdaftar jugalah dengan KKM. Okey. Okey, saya clear. Itu saja. Alright, terima kasih. Ada siapa lagi? Encik Anwar, saya ada ramai RM yang selalu tanya saya ni. Dah ambil produk the one lah bersama kan. Soalan yang famous kita dengar is that how produk ni boleh dimanfaatkan during this pandemic time COVID-19. Macam ulang ni. Produk yang klien ambil, how boleh dia manfaat during the pandemic time kan pandemic lockdown, how dia boleh manfaatkan macam ambil swab ke semua tu, visit cover ke, banyak RM tadi. Bagus. Okey, manfaat macam kita base pada dua produk ni kan. Kita tak tahu apa musibah tu datang bila kan, kita tak tahu. Mungkin kalau orang yang biasa ni dia akan rasa macam kita duduk pandemik di rumah, tak tahu, kadang-kadang tak rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku kan. Tapi dengan COVID punya statistik sekarang ni, kita tengok orang cakap anytime je, bukan orang tua je, orang muda pun ada yang meninggal. Jadi dua-dua produk ni memang bagus. Dua-dua ada kelebihan. Satu medical, untuk bersama ni lebih kepada medical, satu lagi kedai hibah. Dia base kepada yang mana klien needs, yang mana klien lebihkan, yang mana yang kehendak pelanggan tu bersesuaian. Contohnya yang kalau setengah klien dia dah bekerja, dia ada medical card yang office punya, why not kita ambil dariku ni untuk sebagai backup lah, untuk kita tahu musibah dan meninggal ke apa nanti, boleh untuk keluarga lah, untuk akan datang lah. Ni dia langkah berjaga-jaga lah. Dua-dua ni produk Takaful ni dia satu benda yang platform yang terbaik untuk langkah berjaga-jaga lah, Khusus Kak Umi ni, Kak Umi Sarawak ada tanya, masuk ward setelah COVID cover tak? Maksudnya COVID cover ke tak? Dia kalau ada seorang yang ambil produk Takaful ni, dia ada positif COVID-19 and then dia kena masuk ward. Produk yang kedua ni dia boleh cover tak? Produk yang mana? Yang iklan bersama ke dariku ni? Ada satu yang ada cover, satu tak ada cover. Bersama. Yang bersama ya. She's more focused on yang bersama. Sebenarnya ada sampai cakap tadi? Tadi Puan Umi Sarawak? Bukan. Tadi ada siapa yang cakap ni? Sebentar. Cik Hafiz yang cakap Encik Ana cakap apa tadi?
Cik Faris je. Sebenarnya Cik Faris nak cakap ke apa ni? Oh tak, sekejap. Okey, yang mana yang Umi Sawa cakap, yang mana cover what lah untuk COVID? Yang ada dia dah which one yang actually cover yang masuk what? Okey. Pasal COVID-19. Entah, sekejap saya tengok ya. Sebentar, saya tengok. Dekat kita tengok jawapan. Kalau ada sesiapa ada soalan lagi, ajukanlah dekat chat ni, nanti kita bacakan sama-sama. Apa tu Cik Noah? Soalan dia tadi tu? Mana boleh saya bantu, saya bantu. Soalan dia ialah kalau yang bersama punya plan, dia akan cover tak kepada pesakit yang masuk ward due to COVID-19? Dia ada dua punca kat sini. Dia masuk ward sebab COVID-19 adalah sebab kerajaan suruh ke ataupun dia masuk kat swasta. Kena tahu juga situasi tu. So katakanlah kalau dia masuk ward sebab COVID-19, dia bawa ambil polisi. Okey, polisi dalam tahun 2020 hingga sekarang lah, tak silap saya benda tu tak cover. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh cek balik dekat polisi tu, kat belakang tu ada tulis penyakit yang pandemik memang tak cover, kecuali polisi-polisi yang sebelum ni lah. Maksudnya polisi-polisi sebelum ni tu macam mana tu? Produk lama lah. Produk lama. Produk lama. Sebab kalau ikutkan pandemik ni memang kita tak cover untuk COVID lah. Kecuali kita akan bayar untuk dia kalau dia masuk hospital, dia ada income, hospital income benefit lah. Benda tu je kita cover. So kalau pasal masuk ward due to COVID-19. Itu pun kalau dia ambil rider tu lah. Kalau tak ada memang tak ada lah. Okey, dia yang soalan seterusnya daripada Umi Sawa ialah rawatan akibat COVID, medical card kita cover tak? Dan bersama. Kalau Mediplan secure cover. Okay, soalan dia daripada ni yang saya faham Puan Umi tanya ialah maksudnya tak cover lah kan yang tak cover. Okay, kalau dia punya rawatan untuk ke hospital dia tak cover, tapi katakanlah just nak swab test saja, dia cover tak? Itu pun saya dapat daripada soalan daripada Anand. Okay, kalau swab test kalau semua ejen ni ejen baru ke saya rasa majoriti ejen lama Kalau ejen lama swab test rasanya kita ada CITF tu yang government punya fund tu. Okay, tapi government punya fund tu yang 10 juta tu dah habis. Swab test ni kena guna duit sendiri lah. Tapi better kalau bagi tahu kat klien, better bagi tahu klien tak apa, kita keluarkan duit untuk kita sebab kita nak lindung keluarga kita. So kita tak nak nanti, yelah sekarang ni kita banyak ada juga di kalangan ejen kita yang kena COVID-19 ni. Sebab kan jumpa kat orang kat luar kat kedai, sebab kita kalau benda-benda ni COVID-19 kalau kita dapat tahu dia ada tanda tangan warna merah ke, muka hijau sebelah ke, senang. Tapi benda ni tak ada. So itu yelah kita pun sekarang nak keluar jumpa, walaupun saya nak jumpa family saya ke kawan-kawan sebelah jiran rumah tu, rasa takut juga sebab dia tak ada simptom, dia tak ada ni. So saya minta yang lain tu kalau boleh, kalau swab test agent klien tanya mahal lah nak buat ni. Ya tuan, saya tahu memang mahal, tapi ini untuk kepentingan diri dan juga keluarga. Sebab kata tagline kita, lindung diri, lindung keluarga. Rasanya menjawab Menjawab. Cuma pasal swab test tu saya nak tambah sikit lah. Swab test tu ada certain daerah, ada certain negeri dia ada buat swab test secara percuma. Yang saya tengok baru tadi saya tengok yang
Khalid Samad dia ada buat swab test percuma untuk Selangor punya ni. Kalau untuk rakyat Selangor ni dia boleh dah dapat swab test percuma ni. Boleh kalau yang tunjuk kat Selangor lah. Kalau yang ada certain daerah dia ada swab test percuma, yang lain tu kena bayar lah, yang lain. Yang tak ada daerah yang tak ada percuma tu, macam Cik Khairi cakap, kena bayar. Okey. Sebelum saya tanya soalan, ada rakan niaga lain ada soalan lagi tak? Ada sesiapa? Encik Salahuddin? Encik Salahuddin tak ada soalan, Encik Salahuddin? Okey, since tak ada siapa tanya, saya ada satu lagi soalan. Okey, untuk yang produk bersama dan dariku ni, dia ada tambah new item semua tu kan. Tapi saya tengok dia tak ada tambah yang untuk yang boleh benefit orang baru during this new normal punya environment. So, memang ada ke tak ada? Untuk benefit ini kita ada penambahan, tapi yang tu sekarang ni kita ada penambahan sikit. Kita yang sekarang ni untuk rider terbaru untuk dariku, kita ada flexi pay kat sini. Lepas tu ada rider yang terbaru juga, ikhlas rider. Lepas tu untuk bersama kita ada cancer rider dengan accidental death benefit rider. Kita tambah. Tapi untuk yang tu kita bagi training tu disebabkan training department ada buat training tu. Jadi saya tak nak clash lah nanti sebab diorang pun ada buat training yang untuk rider-rider latest punya ni. Jadi nanti saya akan share dengan Cik Diana lah nanti untuk training Ikhlas Academy tu. Sebab kita memang Tagaful sekarang ni Ikhlas Academy dia buat training setiap minggu, ada berkenaan dengan rider baru ni. Nanti saya share lah dengan Cik Diana nanti, dengan lain-lain lah, dengan tim ejen lain-lain juga. Kita akan brief sikit lah untuk rider baru ni. Okay, so one final question. Okay. Betul ada Puan Anissa dia tanya, saya ada kawan yang sudah keluar daripada what untuk rawatan susulan, cover tak kalau dia existing client? Kawan yang sudah keluar daripada pusat karantin tapi lepas tu masuk ward rawatan susulan. Okey, dia ni contoh contoh kita letak nama dia Abu Contoh Cik Abu ni dia Ali pula. Tak kisahlah siapa Abu atau Ali. So kalau based on saya punya pemahaman kat sini saya ada kawan saya dah masuk maksudnya Ali Abu dah masuk pusat karantin, lepas tu dia kena buat rawatan susulan dekat hospital. Macam tu. Okey, pusat karantin ni dia ada dua tau. Sementara ke yang masuk kat hospital tu. Benda tu pun kena tahu juga tu. Puan ada penerangan tak? Nanti saya beritahu. Dia ni kes betul sebab dia seorang pesakit COVID. Positif COVID dah masuk karantin untuk rawatan. Tapi lepas rawatan tu dia masih tak sihat. Mungkin selepas 14 hari tu dia dah negatif. Maksudnya dia dah dilepaskan daripada rawatan di pusat karantin. Tapi dia masih rasa tak sihat. Jadi dia pergi ke hospital untuk ambil rawatan. Jadi dia masuk ward. Jadi kalau dalam kes macam ni lah, adakah kita, sebab dia daripada syarikat takaful lain. So saya nak tahu stand takaful ikhlas macam mana dalam kes macam ni. Tapi dia masuk sebelum ni dia masuk pusat karantin ke hospital? Yang hospital ward ke ataupun dia masuk pusat, dia masuk rawatan untuk COVID. Sebab dia memang dah COVID positif. Okey. Cik Kai macam ni, Cik Kai? Pusat
So sebab dia ada dua tau. Kalau pusat rawatan ialah ada sementara pun pusat rawatan juga. Yang hospital pun pusat rawatan. So kita nak tahu dua kes ni. Kalau sementara selalunya kalau dia masuk mesti dia akan dapat surat untuk diagnose kan. Lepas dia kata dia dah keluar tu semua. Dia macam soalan dia macam tertanggung sikit. Ataupun saya nak soalan yang lebih clear. Senang sikit saya nak tangkap. Saya susah sikit kalau dia macam dia memang kena COVID. Dia memang kena COVID. So dia ambil rawat dia yalah kalau siapa kena COVID tu kena masuk hospital kan. Jadi ni rawatan kedua lah sebab dia dah masuk ni kali kedua lah sebab dia tak sihat lagi. Dia masuk balik hospital betul. Bila dia kan ada sehingga tempoh 14 hari tu. Selepas 14 hari tu dia keluar lah maksudnya dah okey sikit. Tapi memang dia akan merasakan kesan selepas COVID tu. Badannya betul. tak berapa sihat. Jadi dia nak check. So dia nak check, dia nak tengok sebab memang dia keadaannya agak lemah. So dia masuk ke hospital untuk rawatan lanjut. Follow up atas daya usaha dia sendirilah. Okay. Dan dia warded selama 6 hari dekat hospital tu. Hospital yang kedua dah. So yang follow up tu. Jadi ambil produk direct tu ataupun no. Dia daripada syarikat takaful lain. Sekarang ni saya nak tahu kalau kita takaful ikhlas bagaimanakah kita treat keadaan macam ni. Sebab dia masuk tu menggunakan takaful lain. Tapi saya tak tanya adakah pihak takaful, syarikat takaful itu cover. Cuma kalau dalam kes ini takaful ikhlas macam mana? Kalau berlaku kes macam ni kalau orang tanya lah. Okay, Assalamualaikum semua. Salam. Saya nak mencelah sikit boleh? Boleh. Okay, untuk banyak soalan berkaitan COVID kan. Jadi saya nak bagi sedikit pencerahan. Ini very straightforward punya information. Okay. Kenal kan? Saya Cik Mike kenal kan? Cik Mike. Okay, sebab kena take note type of medical rider covering admission due to COVID-19 ataupun complication of vaccination Ini kena take note type of medical rider maknanya ada kad medical yang dia cover, ada yang tak cover. So saya nak bagi tahu apa yang cover. Okay. Yang cover adalah Mediplan. Okay, Mediplan ni produk apa yang ada Mediplan? Bersama. Selain bersama? Tak ada. Selain bersama tak ada. Selain bersama kita pakai Skilling kan? Skilling. Choice Plus ada. Ya. Kita ada beberapa medical card kan? Kita ada Mediplan, kita ada Choice Plus, kita ada Iman, betul? Dan kita ada group medical card. Okay. Yang ni you all kena clear card je. Ni very simple pemahaman lah. Saya nak cerita type of medical rider covering admission due to COVID-19 and complication of vaccination. Maknanya bila cerita pasal medical card, bila cerita medical card kita pasal admission. Okay. Admission. Medical card kita ni tak ada medical card untuk outpatient kan. Jadi apa medical card yang cover? Nombor satu Mediplan. Okey. Mediplan. Tapi ada dia punya clause dia nanti Mediplan. Nombor dua apa yang cover iaitu Choice Plus. Choice Plus ni kalau siapa ejen lama dia tahu Choice Plus ni bukan ejen lama lah. Ejen baru pun masih promote Choice Plus iaitu kita ambil untuk produk apa? IST semua kan. So kita ambil Choice Plus kan. Tapi Choice Plus ni pula dia ada exclusion dia iaitu polisi yang efektif sebelum 26 November 2020. Polisi yang efektifnya sebelum 26 November 2020. Itu yang kita cover untuk COVID-19 dan complication of vaccination. Yang ketiga adalah hospital income riders. Hospital income riders. Tapi apa yang company bagi? Company tak keluarkan GL facilities. Company tak keluarkan GL facilities.
Tapi company bagi kemudahan untuk pay and claim. Okay. Pay and claim Jadi pay and claim ni sama ada dapat ke tak dapat takluk kepada claim department punya keputusan lah. Okay, tadi nombor 1 semua clear ke? Semua clear Clear. Clear, bos. Saya ulang balik, type of medical rider cover admission due to COVID-19 dan complication of vaccination. Nombor 1, medic plan. Nombor 2, choice plus, yang mana polisinya effective date sebelum 26 November 2020. Dan ketiga, kita akan cover hospital income benefit riders. GL facilities company tak akan keluarkan, tapi kita akan pay and claim. Pay and claim pula tertakluk pada claim department sama ada lulus ke tak lulus lah. And then nombor 2 adalah type of medical plan riders excluding COVID-19 and complication of vaccination. Nombor 1 ni paling utama. Medic plan bersama. Okay, medic plan bersama tak cover. Tadi saya sebut nombor 1 adalah medic plan saja kan. Jadi medic plan ni secure link pada medic plan betul. Jadi yang nombor 2 yang tak cover ni adalah medic plan untuk produk bersama tak cover. Nombor 2, choice plus yang mana polisi efektifnya selepas 26 November 2020. Tadi saya cerita pasal sebelum 26 November 2020 kan. Yang ni yang mana choice plus polisi efektifnya selepas 26 November 2020. And then medical card IMAT kita tak cover. And then group hospital and surgical pun tak cover. Alright. Jadi GL facilities kita tak akan keluar dan pay and claim pun kita tak benarkan. Alright. Clear benda ni? Saya sekadar mencelah untuk memberikan penjelasan saja. Bos Mike. Ya. Amin Rashid Mazlan. Okey bos. Adalah saya faham tadi pasal yang cover tak cover tu lah. Okey. Katakanlah sekarang ni macam cakap lah, dia dah masuk sebab COVID and then dia keluar, dia dah discharge dekat pusat kerajaan. Lepas tu dia efek dekat lung. So let's say sekarang ni dia masuk ke hospital swasta, dia tak declare pun yang dia ada masalah COVID sebelum ni. That one chances untuk medical card to cover untuk problem lung tu tinggi tak? Okey. Ada dia macam ni Ada satu rahsia, saya nak cerita satu rahsia. Tak, sebelum jawab soalan saya ni sebenarnya mencelah je tau. Boleh. Saya sebenarnya mencelah, sepatutnya Cik Anwar yang take over ni. Boleh jawab lagi bagus. Okey, untuk soalan Puan Anisah tadi tu. Jadi Puan Anisah punya soalan, dia tak cerita pasal company kita pun. Okey. Dia cerita pasal rakan dia yang ambil company lain. Jadi untuk Puan Anisah punya soalan, macam mana stand company, Puan Anisah refer pada jawapan saya tadi. Okey. Tapi untuk company rakan Puan Anisah tu saya tak tahulah company kawan dia tu cover ke tak cover, kita tak tahu. Boleh jelas Puan Anisah Ya, terima kasih. Okey. Kalau untuk soalan Cik Amin pula, ada satu rahsia saya nak bagi tahu. Ini rahsia Mana-mana peserta takaful, especially di takaful kelas, kalau macam mana dia tak cerita sekalipun dekat, dia tak disclose kat ejen contohlah dia ni dia sakit ke, dia dah pernah masuk ward ke, dia pernah dapat rawatan ke apa. Ada satu rahsia yang mana kita ni jabatan macam apa tu, hospital ke, dipanggil asalkan data dia ada di Malaysia ni, kita punya claim department dan kita punya underwriting department akan mendapat segala all the info tu itu kena faham. That's why mana-mana non-disclosure ni sangat-sangat bahaya. Jadi untuk soalan Cik Amin tadi, sebab dia ada kata kawan dia klien tu tidak disclose kan, dia kena COVID. Benda tu sangat bahaya. Sebab apa? Kita punya claim department ataupun kita punya underwriting department, dia boleh dapatkan info tu. Bos, ni cerita dia ada polisi bos. Betul. Sebab tu saya ada dua department saya cakap. Satu underwriting department, satu claim department. Okay. Underwriting department as a gatekeeper masa mula-mula dia nak apply. Claim department adalah final gatekeeper
untuk meloloskan dia dapat claim, betul? Bila melibatkan pada rekod kesihatan, ada 2 department yang akan jaga. Nombor 1, masa gatekeeper pertama iaitu underwriting, yang kedua adalah claim department. Claim department ni lah yang akan final untuk keluarkan duit. Macam saya beritahu tadi, customer tetap kena disclose. Kalau dia tak disclose, kemungkinan besar kalau kata lung dia tadi tu infection from the COVID-19 tadi, sebabkan clause-clause tertentu yang saya sebut tadi pasal on the medical yang mana cover tak cover, takut benda tu dia tak cover sebab dia tak disclose. Benda yang ada relate dengan contohnya macam apa tadi nama tu, COVID-19. Contohlah dia ambil plan Mediplan, ambil Securelink kan. Kalau kata Securelink tadi dia boleh cover tadi sebabkan COVID-19 dan ada infection pergi dekat paru-paru dia, and then dia bukanlah dapat GL pun, dia tetap kena pay and claim juga. Apa bau busuk ni, Mak? Yang bau busuk saya tak tahulah apa. Clear tak? Clear bos, clear. Dia kena relate dengan apa yang cover dengan tak cover tadi Tetapi GL tetap tak keluar tau. Customer tetap kena pay and claim. Okey, clear bos. Cakap dengan customer tu apa-apa dia kena declare sebab kita punya claim department selepas ambil polisi lah ataupun underwriting department sebelum ambil polisi ni, diorang akan akan ada record tau. Sebab kita punya kat Malaysia ni berpusat tau, diorang punya report rawatan. Mana-mana hospital dengan mana-mana klinik sekalipun. Jantung, jantung ni dia macam mana jantung ni dia sangat-sangat sensitif sikit sebab sometimes orang sakit jantung ni kadang-kadang dia dah ada simptom sebenarnya. Kadang-kadang. That's why dia kadang-kadang dia dapat rawatan kat mana-mana klinik. Kecuali yang tiba-tiba meninggal tiba-tiba, macam aksiden tu meninggal tiba-tiba kan, jatuh tangga ke, empat pokok ke, aksiden kemalangan kereta ke apa, benda tu sangat clear lah kan. Ataupun untuk rawatan-rawatan guna medical kat untuk aksiden kan, kena operate ke apa tu, benda yang tidak dijangka. Tapi kalau yang macam sakit-sakit kritikal ni yang ada 120 hari sakit ni ataupun selama 2 tahun punya pemerhatian ni, tu kena berjaga-jaga juga jaga-jaga juga. Sometimes diorang akan investigate sebab adakah benda ni memang benda yang terjadi slowly terjadi ataupun benda tu memang tiba-tiba je. Okey, saya menjawab tak soalan tu? Jawab bos, thank you. Sebab term on claim tu dia sangat, kadang-kadang dia sangat kecil. Dia terlalu detail, sometimes kita pun pening juga tau. Sebab tu ada claim-claim tertentu, diorang nak report yang 2 tahun punya kan. Kadang-kadang diorang punya investigation daripada claim department sangat ambil masa yang lama kan. Kadang-kadang melibatkan, contoh adalah penyakit melibatkan ketumbuhan. Sebab ketumbuhan bukan berlaku tiba-tiba. Ketumbuhan berlaku sebenarnya dah lama dah pun. Macam itulah. Sebab tu diorang nak tengok sama ada klien ni memang ada rawatan atau klien memang tak tahu pun dia ada sakit tu. Kalau ada rawatan ni dia sangat susah sikit lah sebab dia tak ada, kita dipanggil non-disclosure. Boleh Saya ni harap membantulah jawapan saya, mencelah je tadi tu. Supaya you all boleh faham apa yang cover dengan tak cover. Tapi GL tu memang kita tak keluar. Anything dia akan pay and claim juga. Boleh? Cik Mak, saya ada satu benda nak tanya sikit lah. Anwar ke tanya saya? Kalau siapa-siapa boleh jawab tapi rasanya Cik Mai lagi. Okey. Macam ni lah, ni kes medical card ni agak rumit lah. Betul. Sebab saya pun memang kalau promote pun jarang saya nak promote medical card sebab saya tak mahir sangat. Betul. Cuma ada beberapa kes yang saya terima rungutan lah daripada klien sebab ada satu kes ni dia existing client, kemudian dia bayar yearly daripada ejen lain. Okey, kemudian ejen tu dah pindah ke syarikat lain. Kemudian saya sebab kawan kan, saya pun take over lah untuk bantu dia. Rupanya dia lapse. Benda ni bukan lapse.
saya sempat uruskan bayaran dia untuk the next annual dia tu. Tetapi sebelum bila bayaran tu dah dibuat nak diperbarui, pihak kita minta untuk dia buat FME. Kemudian daripada situ dia dapati ada dia memang tak ada sakit apa-apa. Tetapi bila buat pemeriksaan yang terbaru, didapati ada peningkatan sikit apa tu? Sugar, lipid profile dia, bukan lipid profile, sugar dia naik, reading dia 8. Sebelum ni tak ada, sebelum memang tak ada dan memang declare sebelum tu memang dia tak ada. Jadi bila 8 tu disubmit report tu, pihak underwriter decline, dia kata tak terima dah, so terpaksa decline duit. Saya dah bayarkan annual tu yang untuk the next yang sebab dia nak renew je ni. Dia nak tu kan. Tapi sebab dia bila dia buat pemeriksaan kesihatan yang terbaru ni dah tinggi sikit dia punya tu. Jadi dia persoalkanlah kata kalau dia sakit kerana benda lain, contoh dia ambil medical card ni untuk cover lah dia punya penyakit. Tapi kalau lah kata sakit dia sakit lain, contoh kalau dia accident atau kalau dia cancer, tapi dia tak ada cancer dan tak ada, contoh dia tak ada jantung, kenapa tak boleh terima dia punya permohonan untuk perbarui balik dia punya tu. Ni luahan kan? Ya. Okay. Saya ni kalau saya ada syarikat takaful sendiri, saya bagi semua orang. Ada sakit, tak ada sakit, semua saya bagi cover. Okay. Dengan syarat saya punya capital saya maybe 10 bilion kot. Sebab kesian dengan orang kan. Tapi satu, customer kena faham. Satu customer, tapi nombor satu lah, perunding takaful kena betul-betul menasihati prospek. Kenapa kita panggil prospek? Sebab masa tu dia belum sign. Okay. Masa kita buat presentation, kita kena bagi tahu medical card jangan sesekali lapse. Medical card very sensitive. Cakap dengan dia, ni tengah cerita dengan prospek, belum jadi customer kita. Medical card sangat sensitif. Jangan lapse. Sebab apa? Kalau lapse, kita ambil contoh lah, melebihi daripada 6 bulan, confirm kena hantar health declaration. Lagi-lagi pula, kalau kes Puan Anissa punya kawan ni, dia bayar yearly. Bila bayar yearly, kemungkinan dia dah terlewat 9 bulan, 11 bulan, betul tak? Untuk buat renewal. Tetapi tiba-tiba policy servicing ataupun certificate management department boleh nak reinstate, kita panggil konsep dia reinstate. Boleh, tapi kena bagi health declaration lah. Sebab at least kena 6 bulan kan untuk reinstate. Sebab tu, gap pembayaran dia, gap renewal dia, dan gap untuk reinstate dia ambil masa terlalu lama. Dalam tempoh tersebut, kadang-kadang sebenarnya orang tu dah sakit. Okey, sebab tu saya cakap tadi, jangan sesekali masa present dekat prospek, cakap dengan dia, jangan sesekali tidak membayar dengan apa segala alasan sekalipun. Sebab tu nombor satu, kita tahu fact finding, kemampuan kewangan orang tu kan. Nombor dua, selepas ambil polisi, terangkan balik dengan customer, lepas kita bagi polisi, contohlah pakai e-cert atau medical, pasal pakai hard copy polisi, kena ingat cik, medical card cik ambil ni sangat sensitif. Tapi bagusnya medical card, ceritalah pasal kita boleh buat asset protection lah, apa benda semua kan. Medical card, sekali lagi ulang kat dia, jangan sesekali lapse dan jangan lupa bayar on time. Okay. Walaupun kita kata kita dah explain kat dia, tiba-tiba 5 tahun selepas tu dia cakap, Puan Anissa, itu hari kan saya lupa, Puan Anissa remind saya banyak kali suruh bayar, tapi masa tu saya tengah tak ada duit. Kena pula bayar yearly kan, memang masalah. Jadi Puan Anissa akan cakap, itulah saya dah remind sebab medical very sensitive. Yang ni kalau kata ikut belas kasihan kita dengan apa fakta-fakta yang customer Puan Anissa bagi tahu tadi, betul. Takkanlah saya sakit kanser pun tak boleh nak cover disebabkan saya punya sugar blood tinggi punya reading dia kan. Apa? Sebab that's why kita jaga daripada awal dan customer kena alert bahawa bila dia dah ambil polisi, tanggungjawab dia untuk membayar renewal kepada company. Kita company Takaful bukan
jabatan kebajikan untuk membantu pada prospek kita pun meniaga juga. Bila kita bagi peluang kepada orang-orang yang macam ni, yang culas untuk membayar dengan whatever reason lah yang dibagikan. Kadang-kadang dia lupa lah apa semua kan. Kadang-kadang jarang customer cakap dia terlupa. Biasanya dia akan claim, dia blame kepada ejen dia. Ejen tak pernah pick up call, ejen tak remind dia, apa. Sebenarnya nombor satu, tanggungjawab customer adalah tolong jaga polisi sendiri. Umpama kalau kita beli kereta dengan kedai kereta dengan salesman, kita beli kereta dengan salesman, bukan tanggungjawab kita bayar dekat salesman tu untuk bayar renewal. Tanggungjawab kita bayar kepada bank yang kita buat loan. Macam tu juga dengan customer. Customer ni tanggungjawab dia bayar renewal tu kepada company. Untuk company bayar all the charges tu untuk cover semua partisipan yang lain. Jadi kalau untuk kes-kes dia macam ni, kita ambil semua pukul rata dengan orang yang macam ni yang culas untuk membayar under prompt time dia tu, dia akan jadi unfair kepada semua peserta. Jadi untuk orang-orang macam ni, sebabnya apa? Sebab kemungkinan, saya dah jawab balik soalan, kemungkinan besar kita berjaga-jaga atas sebenarnya kita tak nak orang ni dia culas and then pada tempoh 3-4 bulan lepas tu sebenarnya dia ada simptom, dia nak buat reinstate ataupun dia nak bayar balik renewal. Yang tu Puan Anissa kena explain kat dia. Sebab sekatan-sekatan macam ni lah langkah berhati-hati daripada syarikat ni yang kita nak bagi kepada semua customer untuk tidak culas pembayaran. Sebab kita takut selepas 9 bulan sebenarnya dalam tempoh tersebut dia dah ada simptom-simptom ni, dia dah tak jaga pemakanan contohlah kan. Underwriting kita sebenarnya sometimes tidaklah ketat sangat. Kalau orang tu dia dah ada simptom kepada kencing manis, tapi kalau kencing manis dia taklah, memang tak parah-parah biasa, kadang-kadang kita dah approve kan dia punya medical card. Tetapi lepas tu dia culah nak bayar. Bila culah nak bayar dia kata, aku dah ada medical card. So malaslah nak bayar untuk yearly ni kan. Dia dah lah 9 bulan tak bayar, 3 bulan tak bayar, lepas tu pemakanan dia tak jaga. Tiba-tiba kadar bacaan darah dia naik balik, kencing manis dia. Jadi benda tu tidak adil lah untuk peserta yang lain. Jadi Puan Nisa boleh clear tak jawapan saya? Dia cerita pasal tanggungjawab customer tu lah. Bukan kita tak kesian pada dia sebab dia kata kemungkinan aku akan cancel, kemungkinan aku akan mati aksiden, aku akan aksiden teruk, apa benda whatever kan. Tetapi tu tanggungjawab dia untuk menjaga pembayaran medical card dia secara konsisten dan jangan sesekali untuk lapse. Ejen lama memang dah tahu. Bila promote medical card dia dah tahu dia macam ejen lama kat sini ada siapa nama Umi kan, Umi Salwa kan. Cik Saludin pun ada. Medical card sangat sensitif. Diorang pun dah banyak kali cakap dengan customer, tolong jaga renewal medical card. Ya, Puan Anissa? Ya, terima kasih. Boleh Puan Anissa sebab saya ni kalau explain ni beria kalau saya cerita, kerana suara saya terkuat. Kalau orang tak biasa ni, cik mak ni marah ke tak, saya tak marah. Saya ni kalau bercerita beria, muka pun muka serius. Tanda ikhlas tu. Jadi maknanya cakap dengan customer, ini bukan kita nak tidak menyembelih customer. Sebab kita ni cerita benda ni standard je kepada mana-mana customer yang tulas untuk pembayaran. Dia tak bayar prompt. Sebab tu kalau customer kita, bila kita, agent banyak suka cerita pada customer suruh dia bayar yearly. Sebab PR bagus, commission pun dapat banyak untuk tahun tersebut kan. Tetapi kebanyakan agent kadang-kadang yang mana tak confident dengan kemampuan kewangan customer, bila nak masuk tahun kedua, nak masuk anniversary policy tu, tiba-tiba dia tukar kepada monthly. Sebab apa? Sebulan atau 2 bulan sebelum tahu yearly punya polisi ni nak dibayar renewal, kadang-kadang ejen-ejen yang bagus ni dia akan call dulu, cik nak beritahu cik punya renewal untuk yearly medical card ni lagi 2 bulan nak due boleh bayar tak untuk yearly ataupun nak tukar kepada method of payment kepada monthly. Dan tu kita kena bagi tahu kepada customer sebab kadang kita tak tahu. Maybe pada tahun pertama dia ambil dia business yang baik, tapi tahun kedua dengan COVID kali ni business dia lingkup kan. Kita tak tahu kemampuan dia. Sebab tu kita sebulan 2 bulan sebelum anniversary remind customer pasal you ni adalah yearly punya polisi. Boleh bayar tak? Kalau tak boleh bayar, tukar kepada menteri. Saya takut nanti you tak mampu nak bayar. Itu yang biasanya ejen-ejen lama ni dijaga sebab apa PR second year pun sangat penting untuk balance scorecard. Okey, dan juga untuk kenaikan pangkat. Okey, baik, terima kasih. Okay, terima kasih ya.
Ada sesiapa ada soalan yang berkaitan dengan produk kita ni tak? Yang produk dariku dan bersama. Ada siapa ada soalan lagi? Okay, rasanya dah tak ada siapa ada soalan. Saya pun dah tak ada soalan. Yang ni saya ucapkan terima kasih ya Kak Encik Anwar dengan Encik Mat ya. Tadi Encik Hafiz pun ada keluar sekejap tadi kan bagi penerangan. Tak ke?